So hari ini 4 hari bulan Jun 2020 bersamaan dengan 12 Syawal 1441 Hijrah. Saya rasa bagi kita yang beragama Islam masih lagi dalam suasana hari raya lah. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat hari raya kepada tuan yang ada di sini lah ya, pada hadirin yang ada di sini. Dan minta maaf lah kerana program ni kita buat online nampaknya tak adalah kuih raya. Kalau tidak boleh juga kita menjamah kuih raya bersama-sama. Tapi dalam online ni masing-masing bawa kuih raya masing-masing lah. Okey, biasanya kalau musim-musim ni memang banyak jabatan ataupun unit akan menganjurkan jamuan raya lah sekarang ni kan. Tapi dalam suasana yang sekarang ni nampaknya kita terikat dengan SOP, jadi jamuan tu pun terpaksa ikut SOP lah. Okey, bagi yang sedang melaksanakan puasa sunat 6 saya juga ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada tuan-tuan semua. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, program LPS ini diadakan bertujuan untuk memenuhi keperluan pelaksanaan LPS khususnya kepada staf sokongan di IPG KPI, iaitu IPG Kampus Pendidikan Islam yang telah tertangguh sejak sekian lama disebabkan oleh masalah musibah pandemik COVID-19 ni. Jadi walaupun kita terpaksa laksanakan juga LPS ni, jadi kami telah mengubah suainya menjadi LPS dalam bentuk online lah. Dan bila kita buat online ni maknanya ramailah yang boleh terlibat. Bukan yang berada di IPG KPI saja, malah dari semua pelutut negara lah warga kita pun boleh join. Dan memang itulah yang yang biasa dilakukan lah. Okey, jadi dengan itu kami di Jabatan Pembangunan Latihan amat mengalu-alukanlah penyertaan tuan-tuan dan puan dari bahagian-bahagian dan juga dari IPG di seluruh negara bagi mengikuti LPS pada hari ini. Dan tuan-tuan dan puan boleh merekodkan kehadiran dalam SPL KPM InsyaAllah dapatlah 1 jam. Kalau kita lama dia jadi 2 jam lah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, saya Ahmad Zaini bin Ishak adalah moderator untuk sesi ini dan saya sebenarnya dibantu oleh Cik Faizul. Cik Faizul ni yang bertindak sebagai admin yang admit tuan-tuan dan puan masuk ke dalam Google Meet kita ni. So diharapkan program kita akan berjalan lancar. Dan untuk sesi LPS ni kita akan laksanakan dalam 2 slot. Slot pertama ni mulanya kita akan dengan ceramah dulu lah. Dan kemudian diikuti dengan slot kedua baru kita akan buat sesi soal jawab. Jadi semasa ceramah tu berjalan, seeloknya tidak ada soal jawab dululah supaya tidak mengganggu penceramah untuk bercakap. Dan suka saya ingatkan, seeloknya kita semua offkan mic masing-masing lah semasa ceramah dijalankan nanti. Dan tajuk ceramah kali ini kita pilih ni sebab dia berkaitan dengan sambutan Hari Pekerja baru-baru ni bulan 5 baru ni. Mungkin belum terlambat lagi lah. Tajuk yang dipilih adalah Pekerja Hebat, Rezeki Berkat, Keluarga Bermanfaat. Kalau tengok bunyi itu memang agak Islamik lah. Tapi untuk sesi kali ini, ceramah kita ni sebenarnya adalah berlatar belakangkan kaunseling lah. Jadi kita akan dibawa untuk menghayati tajuk ni dari perspektif kaunseling. Okey, tajuk yang saya sebut tadi itu berkaitan dengan kita sebagai pekerja. Kita semua di sini adalah pekerja lah. Dan sebagai pekerja, kitalah yang menjana rezeki untuk keluarga kita. Namun, adakah kita pekerja yang hebat? Adakah kita menjana rezeki yang berkat? Dan adakah keluarga kita mendapat manfaat?
Mungkin agak sukarlah untuk kita menjawab soalan tadi tu. Jadi saya rasa elok kalau kita dengar dulu apa yang akan disampaikan oleh penceramah kita, kemudian baru kita boleh menilai dan mencari jawapan untuk diri kita sendirilah. Ya. Ceramah kita pagi ini adalah Dr. Ramlan bin Hamzah, seorang pensyarah cemerlang dalam bidang kaunseling yang kita undang daripada Jabatan Ilmu Pendidikan di IPG Kampus Pendidikan Teknik. Beliau telah lama sebenarnya berkecimpung dalam bidang kaunseling ini dan mempunyai pengalaman yang luas. Bukan saja sebagai pensyarah tapi juga sebagai kaunselor dan sering diundang untuk memberikan ceramah, taklimat dan sebagainya dalam bidang yang berkaitan lah. Mungkin nanti Dr. Ramlan juga akan menceritakan sendiri latar belakang beliau dengan lebih lanjut lagi lah. Dan mungkin ada di sini yang memang telah lama mengenai beliau kerana Dr. Ramlan ni macam otai lah. Dia sebenarnya akan bersara pada minggu depan. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, beliau akan bersara wajib pada minggu depan. So kita rasa sangat beruntunglah kerana dapat ataupun masih sempat lagi untuk menggunakan khidmat beliau untuk menyampaikan ceramah dan berkongsi dengan kita kepakaran dan pengalaman beliau dalam bidang kaunseling ini berkaitan dengan tajuk yang kita telah sediakan. Okey, sebelum saya ataupun sebelum kita mula ni, sekali lagi saya ingatkan tuan-tuan, kita elok offkan mikrofon tu semasa penceramah kita bercakap nanti, supaya tidak mengganggu sesi kita lah. Kadang-kadang kita terlupa. Jadi dengan tidak membuang masa, jom kita dengar apa yang ingin dibicarakan oleh Dr. Ramlan dengan ceramah yang bertajuk Pekerja Hebat, Rezeki Berkat dan Keluarga Bermanfaat. So dengan hormatnya dipersilakan. Tuan, silakan Dr. Ramlan. Okey, terima kasih Tuan Ahmad Zaini bin Ishaq selaku moderator kita pada pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua. Jadi sebelum itu saya nak alu-alukan tuan-tuan dan puan yang berusaha, Cik Ahmad Zaini selaku moderator kita pada pagi ini, dan yang berbahagia Ketua Jabatan, Jabatan Pembangunan Latihan di IPIS iaitu Encik Saiful bin Ayub, serta ketua jabatan yang ada di dalam Google Meet kita pada pagi ini, pensyarah kanan, ketua-ketua unit, rakan-rakan pensyarah, rakan-rakan staf, dan saya dengar juga ada di antara rakan-rakan kita ni daripada IPG luar, teknik pun ada, Tawa pun ada, Ipoh pun ada dan PPD pun ada saya dengar Jadi saya ucapkan terima kasih lah kerana kita sesama berada di dalam Google Meet pada pagi ini untuk sama-sama, saya bukannya berceramah saya nak berkongsi pengalaman, dan kita dapat kaitkan dengan tugas profesional kita. Jadi untuk itu saya terlebih dahulu ingin memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat kita diberikan kita rezeki untuk bersama-sama berkongsi dalam topik yang kita rasa sangat relevan dengan diri kita Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak IPIS khususnya Encik Zaini, Encik Ahmad Zaini kerana telah memberi peluang kepada saya, peluang terakhir untuk saya berkhidmat memberikan sedikit ilmu berkongsi pengalaman dengan tuan-tuan dan puan sebelum saya bersara pada minggu depan. Pada minggu depan. Jadi semoga perkongsian kita pada pagi ini akan dapat memberi manfaat pada semua insya-Allah. Jadi insya-Allah kalau tidak ada apa masalah, sesi kita berjalan dalam masa lebih kurang 1 jam lebih sikit 1 jam lebih sikit insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan, kita terus sebelum kita memulakan eloklah saya perkenalkan diri saya dululah Jadi kita akan saya akan buat presentation now. Itu adalah tajuk kita iaitu Pekerja Hebat, Rezeki Berkat, Keluarga Bermanfaat Baiklah, sedikit biodata tentang diri saya iaitu saya dilahirkan di Johor Bahru kemudian bersekolah di Sekolah Menengah Negeri 9 dan Sekolah Tinggi Muar Johor
Jadi tempat ada 2 negeri yang saya duduk di situ. Kemudian saya mendapat akademik, ya. Saya dapat pendidikan di MPIK, bidang sijil keguruan, di MPIK 81-83. Kemudian saya melanjutkan pelajaran dalam sarjana muda saya di bimbingan kaunseling di UPM, dan seterusnya saya melanjutkan pelajaran juga di UKM, dan masters dan PhD juga dalam bimbingan dan kaunseling. Jadi kalau tuan-tuan dan puan dapat perhatikan di situ, saya memanglah minat sangat kepada bimbingan dan kaunseling itu, walaupun pada asalnya saya memang orang seni, pendidikan seni. Baik, seterusnya kerjaya saya bermula daripada Kentucky Fried Chicken sebagai waiter di sana. Jadi walau macam mana pun saya tidak akan lupa kepada pekerjaan saya yang pertama itu, kerana pekerjaan saya yang pertama itu telah memotivasikan saya untuk saya berdiri sekarang lah, tempat saya sekarang ini. Jadi itu adalah pekerjaan saya yang pertama yang mengajar saya kehidupan, tuan-tuan. Baik, seterusnya saya terus menjadi guru di Sekolah Menengah Jeram Kuala Selangor selepas saya keluar daripada MPIK dulu, dan akhirnya saya ditawarkan untuk menjadi pensyarah maktab perguruan perempuan Melayu 1992 sampai 96. Selepas 96 sehingga sekarang saya berada di IPG Teknik, ya. Okay, di sini saya tunjukkan sedikit di Teknik saya berkhidmat dalam 4 jabatan. 4 jabatan selama lebih kurang 28 tahun saya di Teknik, 28 tahun saya berada di Teknik, dan saya telah berkhidmat di bawah 11 pengarah. 11 pengarah. Jadi jabatan yang pertama saya bertugas adalah Jabatan Bahasa Melayu. Kemudian saya menjadi Ketua Unit Bestari tahun 2009 hingga 2010, Ketua Unit Pengembangan Pelajar di HCP Higher Pelajar, dan yang terakhir 2011 hingga 2020 saya menjadi pensyarah di Jabatan Ilmu Pendidikan. Jadi walaupun saya berada di pelbagai jabatan, tapi saya juga merangkap sebagai kaunselor di IPG Teknik. Inilah antara sumbangan-sumbangan yang telah sempat saya berikan kepada beberapa agensi, khususnya pada IPGM kita sendirilah yang banyak saya memberi sumbangan, Kemudian kepada lembaga perpiasaan dari segi inventory, psikometrik, sekolah menengah, sekolah rendah, dan juga sekolah pendidikan khas, Saya juga menyumbang dari segi memberikan idea berkaitan dengan inventory psikometrik ini. Dan juga di bahagian pengurusan sekolah, saya terlibat sebagai juri amalan terbaik bimbingan kaunseling 5 tahun berturut-turut lah. Jadi tahun lepas saja saya yang tolak sebab dah nak ujung-ujung ni sebagai peluang lain lah, Kemudian saya juga sebagai kaunselor maya di Perkama International, dan yang terbaru ni saya membuat modul untuk Perkama International dalam psikosokongan COVID-19. Jadi modul ni digunakan oleh kaunselor-kaunselor maya seluruh Malaysia lah untuk membantu para petugas barisan utama kita dan juga para kaunselor kita yang mengendalikan sesi kaunseling, ramai di antara klien kita yang mohon bantuan, minta bantuan dari segi tele kaunseling, kita tak jumpa tapi kita gunakan kaunseling maya. Untuk tuan-tuan dan puan juga, PhD saya adalah dalam online kaunseling. Baik, saya juga memberi sumbangan sedikit kepada KEBI sebagai kaunselor di sana, dan juga konsultan pengurusan pelajar, dan Kopeda sekarang ini pensyarah dan kaunselor pelajar di sana. Sumbangan kemasyarakatan yang adalah sikit, sumbangan sebelum saya pencen ni, jadi penulis di surau tempat saya. Kemudian saya juga ada tauliah untuk berceramah di seluruh Negeri Sembilan, di masjid dan surau. Kemudian menjadi motivator pada semua sekolah rendah, sekolah menengah lah, seluruh negara. Dan juga sekali-sekala dipanggil di TV3, TV1, TV9 pun ada. Dan Irama TV Bangsa ini adalah untuk untuk internet online, Itulah, Dan sumbangan sedikit penulisan, saya menghasilkan 4 buah buku, yang salah satunya disediakan kaunseling dan pendidikan kaunseling, dan 3 buku untuk student PSMP kita. Dan juga saya menulis kolom bersama Dr. Ramlan Hamzah di Berita Harian selama 3 tahun berturut dulu. Tapi sekarang dah tak lagi lah, saya dah berhenti menulis, dah penat sebenarnya, dan juga menulis sedikit di jurnal antarabangsa. Jadi itulah sedikit berkaitan dengan biodata saya, tuan-tuan dan puan. Diharap dapat memberi sedikit input kepada tuan-tuan dan puan tentang latar belakang saya. Jadi kalau ada soalan-soalan nanti mungkin yang berkaitan dengan latar belakang itu, mungkin saya dapat menjawab dengan baiklah, insyaAllah.
Baik, isi kandung kita pada hari ini tuan-tuan dan puan, ya doktor dan sebagainya yang ada, yang wujud di dalam Google Meet kita pada pagi ini, iaitu definisi tajuk. Saya akan memberi sedikit tentang tajuk kita tu, definitionnya, supaya kita dapat memahami buah butir yang akan saya sampaikan pada hari ini. Yang keduanya, saya akan menceritakan berkaitan nilai diri kita. Jadi itu saya akan memberi fokus sedikit agar kita dapat faham tentang tajuk yang kita sampaikan pada hari ini, dan juga kita faham tentang kita sebagai pekerja, dan kita kaitkan juga dengan situasi kini dan cabaran yang kita hadapi yang membuatkan prestasi kita turun naik dan sebagainya adalah disebabkan cabaran ini, ya. Dan seterusnya kita juga akan didedahkan sedikit berkaitan dengan tekanan di tempat kerja. Ya, tekanan di tempat kerja itu juga akan mempengaruhi prestasi kita di tempat kerja, dan juga prestasi kita sebagai parents di dalam keluarga kita sendiri. Dan seterusnya saya akan bagikan sedikit tips untuk pekerja, rakan dan juga bos kita. InsyaAllah kalau bos kita ada pada hari ini, mungkin sesama kita mendengar untuk membantu employee kita. Dan yang seterusnya iaitu yang terakhir, membina keseimbangan kerja dan keluarga. Jadi kalau dapatlah dalam 1 jam ni kita rumuskan dalam satu package ini, insyaAllah kita dapat memahami isi kandungan, dan saya akan cuba buat secara pantas yang mungkin. Kalau ikut dia punya penerangan, saya ingat 3 jam tak cukup. Saya biasanya kalau pegang mic, saya bolehlah menari di atas pentas, tapi kalau Google Meet ini memang saya terpaku di atas kursi, oleh kerana umur pun 60, jadi saya tak berani duduk lama sangat. Jadi saya dah cakap dengan moderator tadi bahawa masa mungkin dalam 1 jam, 1 jam lebih sikit lah. Okey, Cik Zaini, jelas suara saya? Cik Zaini? Ya, sangat jelas betul. Sangat jelas. Baik. Terus baik, sekarang kita terus kepada tajuk kita. Untuk saya define tajuk kita itu pekerja hebat, rezeki berkat, keluarga bermanfaat. Jadi apabila kita bercakap tentang pekerja hebat dan perempuan, kita lihat kepada nilai diri dan pekerjaan kita. Apakah nilai diri kita? Bagaimanakah kita menilai diri kita? Dan bagaimana kita melihat pekerjaan itu sebagai tempat kita meluahkan tenaga kita di situ. Sebagai kita memberikan all the pengalaman, all the kemahiran di dalam suasana pekerjaan kita itu. Jadi kadang-kadang orang ni yang takut untuk menilai diri, untuk nak melihat setakat mana dia mampu untuk nak melaksanakan pekerjaan itu. Okey, nanti kan kita akan elaborate lepas ni tentang nilai diri. Seterusnya kita akan lihat hasil dari pekerjaan. Itu kita lihat kepada konsep yang kedua, itu iaitu rezeki berkat. Jadi rezeki berkat ini kita kaitkan dengan hasil pekerjaan kita. Setakat mana kita menghasilkan kerja itu secara puasnya, ataupun setakat mana kita telah melaksanakan suatu pekerjaan itu dan mendapat hasil yang sangat setimpal. Ya. Jadi kalau sekiranya itu dapat kita laksanakan, bermakna kita akan rasa puas dalam diri kita sendiri, dan pada masa yang sama pekerjaan yang kita laksanakan itu akan menyeimbangkan dengan apa yang kita dapat dari segi ganjaran dan sebagainya. Jadi ini kita akan ulas sedikit nanti selepas ini. Dan seterusnya kita melihat kepada impact pada diri dan keluarga. Sudah tentulah kepuasan hasil kerja kita, kepuasan hasil ganjaran yang kita dapat akan memberi impact kepada diri kita sendiri dan juga kepada ahli keluarga. Kerana ahli keluarga akan melihat kita sebagai satu contoh, satu contoh bagaimana kita melaksanakan sesuatu tugas dengan profesional dan penuh tanggungjawab, dan apabila kita rasa ganjaran yang kita dapat itu berbaloi dan kita memberikan nafkah kita kepada family kita dengan rasa puas, dengan rasa ikhlas dan sebagainya, maka itulah satu pusingan yang terbaik di dalam kehidupan kita bekerja. Tapi sekiranya ini tidak berlaku, tidak berbaloi ganjaran yang kita buat dan usaha yang kita lakukan, maka ini akan memberi impak yang besar kepada keluarga kita. Keberkatan itu tidak akan turun, kepuasan itu tidak akan berlaku, dan ini akan membawa satu masalah di kemudian hari. Maksudnya apabila kita dah macam saya lah ni, berada di ujung ni, saya apa yang telah kita laksanakan daripada mula awal kita bekerja dulu sampailah sekarang. Jadi orang yang nak pencen sekarang ini, dia memang melihat dari segi aspek itu. Setakat mana kita telah memberi. Sebab itulah bila Tuan Zaini offer pada saya boleh bagi, saya tak kena elak.
Boleh. Sekarang ni kalau hari-hari pun orang minta bagi saya bicara, bagi input, saya akan terima saja. Sebab sebelum saya punch out, nanti sekurang-kurangnya saya rasa puas bahawa kita telah melaksanakan sesuatu itu dengan baik. Baik, nanti kita akan ulas lagi berkaitan dengan tajuk tadi. Baik, seterusnya kita lihat slide saya yang seterusnya, iaitu self-evaluation, nilai diri. Berani tak kita nilai diri kita? Kalau kita tanyalah, kalau saya tanya pada tuan-tuan semua, anda semua, berapakah skor yang boleh anda berikan kepada diri anda? Ada tak yang bagi 8, 9, ada tak yang bagi 6, ada tak bagi 4? Ini saya nak relatekan dengan klien saya yang datang jumpa saya apabila dia bermasalah dengan pekerjaan. Ini tak kisahlah secara bersemuka ataupun dia email saya akan bertanya soalan itu. Berapakah skor yang tuan-tuan perempuan boleh berikan kepada diri sendiri? Jadi kalau, tapi kebanyakan memang tak akan, dia orang tak akan bagi 9 hingga 10. Dia orang tak akan bagi 9, 10. Kebanyakan yang saya terima 7, 6, 7,5, itu saja. Dan jarang pula yang saya dapat 2, 3 dan sebagainya. Baik, kalaulah seseorang itu meletakkan skor 8 hingga 10 lah. Kalau sekarang saya tanya pada tuan-tuan dan puan, kalau tuan-tuan letakkan skor 9, saya akan tanya, apakah buktinya? Apakah buktinya, apakah rasionalnya tuan letakkan skor anda 9? Apa yang telah anda buat? Itu pertanyaan saya yang pertama. Sekiranya pertanyaan itu dapat dijawab dengan baik, dengan ikhlas, dan dia memang worth untuk mendapat skor 9 terhadap usaha-usaha yang telah dijalankan, maka kita akan ucapkan cemerlang pada orang yang meletakkan 9 ataupun 8. Tapi kalau dia meletakkan 6 ataupun 7, saya akan bertanya, mana yang 3 itu lagi? Mana yang tahap cemerlang itu lagi? Jadi inilah punca proses kaunseling itu akan berlaku. Kenapa dia letak 6? Kenapa dia letak 7? Kenapa tak letak 9? Jadi ini anda sebenarnya boleh menjawab sendiri. Kenapa anda meletakkan skor anda itu 6 ataupun 7? Tidak letak ataupun 8 ataupun 9. Jadi di sini sebenarnya anda sedang menganalisa diri anda, setakat mana anda telah meletakkan diri anda di dalam kerjaya anda itu. Usaha anda di dalam kerjaya anda itu. Jadi sebenarnya self-evaluation ini boleh menjawab adakah anda berada di tahap yang memuaskan ataupun cemerlang ataupun sederhana di dalam kerjaya anda. Jadi ini sebenarnya tak perlu diisi oleh orang atas, tak perlu diisi oleh orang lain, tak perlu diisi oleh student, tapi anda lah yang lebih memahami diri kita sendiri. Baik, itu dari segi aspek kita menilai. Kita kena cross check, kena cross check nilai kita. Kalaulah sahabat-sahabat kita menilai kita sekian-sekian, student kita menilai kita sekian-sekian, bos kita menilai sekian-sekian, dan kita menilai kita sekian-sekian, apabila kita buat cross check itu, triangulation itu, itulah keabsahan penilaian kita sebenarnya. Jadi kalau kita nak melihat setakat mana kita berada, kedudukan kita berada dalam kerjaya kita buat cross check, kita buat triangulation, dan itulah sebenarnya apa yang telah kita laksanakan di dalam kerjaya kita. Usaha yang telah kita tunjukkan, usaha yang kita telah lakukan, amanah yang kita buat. Sebab itulah penilaian itu penting untuk diri kita sendiri. Jadi ini saya kongsi berkaitan dengan pengalaman saya deal dengan klien, my klien yang mungkin dirujuk berdasarkan kepada prestasi yang rendah ataupun kadang-kadang yang tinggi pun ada juga untuk minta pendapat dan sebagainya. Baiklah tuan-tuan dan puan, ilmu kenal diri. Jika anda mampu menilai diri secara objektif, maka anda akan kenal siapa diri anda. Jadi zaman dulu kita pernah dengar lah ilmu kenal diri. Kalau anda tak kenal diri, maka anda tak kenal Tuhan. Memang betul, memang betul. Jadi kalau anda tak kenal diri, anda tidak akan kenal apa yang anda buat. Anda tidak akan kenal apa yang ekspektasi anda telah laksanakan. Baik, kita lihat pada item-item yang ada di dalam kenal diri ini. Is my work challenging? Adakah pekerjaan kita ini merupakan satu cabaran bagi kita? Ataupun kita anggap dia sebagai tak ada masalah. Semua mudah, semua boleh buat. Sebenarnya kalau kita meletakkan pekerjaan itu sebagai satu cabaran di dalam diri kita, maka kita akan dapat tingkatkan cabaran kita itu. Kita akan dapat tingkatkan usaha kita itu. Kalau kita hanya menerima satu pekerjaan itu, hanya merupakan satu tanggungjawab dan anda melaksanakan untuk melepaskan tanggungjawab saja,
bermakna tidak ada cabaran, dan bila tidak ada cabaran, tidak ada peningkatan. Baik, ke manakah tenaga saya difokuskan? Okay? Di manakah tenaga? Adakah kita kadang datang kerja, kita duduk dulu, rehat dulu, ataupun kita buka internet, 2 jam kita sesat di dalam dunia maya, kemudian kita berbalik pada kerja kita, ya? Ataupun kita kemas bilik kita dulu, tiap-tiap hari kita ngemas bilik kita, dan ngemaskan bilik saja. Ada juga orang yang bermasalah gitu. Saya ada seorang klien dulu macam itulah. Ya, dia datang kerja, dia kata dia tidak ada minat langsung untuk nak bekerja. Dia tak boleh, dia kalau datang kerja dia akan usik semua-semua dulu. Dah bersih dalam bilik dia baru nak start. Ketika itu dah 3 jam baru nak start. Jadi dia kata badan dia rasa letih dan sebagainya. Akhirnya saya beritahu pada dia, sampai bila puan nak macam ni? Ya. Puan berani tak ambil satu pilihan, iaitu tukar kerja. Selepas 15 tahun dia dah berada di dalam guru, boleh tak puan keluar cari satu kerja yang mendapatkan kepuasan? Jadi selepas dia bincang-bincang, maka dia memilih satu kerja yang lain, iaitu dia berhenti cikgu, dia buat usahawan, dia buat catering. Sekarang ni dia menjadi caterer yang paling berjaya sekali di Kuala Lumpur. Jadi maknanya ke mana tenaga kita tumpu. Yang kedua, yang ketiganya, what did I do all the year? Sekarang ni kalau katalah kita letak tadi, kita letak tadi skor kita 9. Kita akan tanya balik, apa yang anda telah buat sepanjang tahun ni? Apa yang anda telah buat sepanjang tahun? Kita tanya balik. Jadi kalau banyak perkara yang telah dilakukan, banyak objektif tercapai, maknanya relevan lah dengan skor 9 tu. Tapi kalau dia letak skor 9, tapi tak dapat capai apa-apa, so that's nothing. Tak ada makna skor 9 itu. Jadi sebab itulah kita kena bertanya kepada diri kita, apa yang telah kita buat sepanjang tahun ini. Kadang-kadang kita boleh merancang saja tapi tak pernah melaksanakan. So itu jelah merupakan satu kegagalan bagi kita. Satu kegagalan. Saya ingat dulu, masa saya mula-mula praktikum di MPK, seorang pensyarah saya duduk kat belakang, dia tengok saya tulis kat situ, saya dulu ada satu mazhab pensyarah lah. Pensyarah tu dia mengajar saya, dia kata kalau nak buat objektif, jangan buat anda agar pelajar dapat menjawab 5 daripada 5 soalan. 5 daripada 5 soalan. Nanti kecundang kata kalau budak tu tak boleh nak jawab 5, nanti you fail, you punya objektif. Betul juga. Jadi saya pun tulis lah. Agar pelajar dapat menjawab 3 daripada 5 soalan kan. Jadi pensyarah saya datang, duduk kat belakang, dia tengok kenapa dia tulis 3/5. Saya kata, saya dah prepare lah kalau budak tak boleh jawab, sekurang-kurangnya 3 lagi kita dah ni kan. Dia kata, you fail. Dia kata. Kalau you buat 3 dari 5 pelajar, dia kata yang 2 tu, you dah rancang untuk gagal. Okay. Kita apabila merancang sesuatu objektif, kita jangan fikir gagal. You mesti tulis, kalau you tak berani nak letak 5, letak 3/3. Tapi mesti 100% mesti objektif, mesti tercapai. Dia kata. Itulah satu pengajaran yang saya dapat sampai sekarang saya pegang. Kalau kita buat sesuatu objektif, mesti kita pegang sehingga berjaya. Kita tidak boleh letak 5 objektif, 4 capai, 1 tercapai. Tak mau. Itu adalah satu kegagalan. Jadi saya belajar dari situ. Ada seorang lagi pensyarah saya, bukan pensyarah saya, rakan, masa saya di Maktab Perguruan Perempuan Melayu dulu, saya mula-mula dilantik sebagai pensyarah di Maktab Perguruan, jadi saya banyak belajar lah. Jadi seorang sahabat saya ni, Tuan Haji Yassin nama dia dah arwah dah. Jadi dia pergi mengajar, saya ikut dia. Dia mengajar seni. Saya pun ketika saya MPPM dulu, saya mengajar seni juga. Jadi saya ikut dia. Dia duduk kat belakang, saya pun duduk sebelah dia, saya tengok. Dia komen pelajar. Dia komen pelajar, dia tulis pelajar ini macam, saya tengok pelajar ni dah bagus dah kan. Dia berjalan kan, dia mengajar baik dan sebagainya. Saya kata, bagus ni kan. Tapi dia komen kat situ, pelajar ini macam harimau dalam kandang. Saya fikir, saya tanya Tuan Haji, kenapa tulis apa tu harimau macam dalam kandang sebab saya tengok dia mengajar bagus. Dia kata, tengok tak step dia kata, daripada depan sampai belakang, lepas tu daripada belakang pergi depan balik. Dia kata 4 kali dah dia buat macam tu. So saya komen lah, harimau seperti harimau dalam kandang. Jadi itulah satu pengajaran bagi saya. Dari segi situ saya belajar strategi daripada Pak Cik, daripada Haji Yassin tadi, bahawa pengajaran itu seharusnya kita dengan student kita perlu ambil tahu semua. Maknanya kita perlu membuat penilaian ataupun pemantauan terhadap semua pelajar. Kita tak boleh ambil yang jalan tengah tu saja, depan belakang. Jadi di situ pun saya belajar sampai sekarang. Jadi ilmu, strategi untuk mengajar itu macam-macam lah. Itu salah satu contoh yang saya bagi tadi. So, itu adalah objektif yang kita perlu capai semasa kita menentukan apakah objektif yang nak kita capai.
Do I love what I do? Of course, kalau kita cinta kepada apa yang kita buat, mana kita akan letakkan kerja kita itu tanpa syarat. Tanpa syarat. Sama juga saya sebagai kaunselor, kalau datang seorang klien, saya akan terima dia tanpa syarat. Walaupun dia kata dia nak bunuh diri, saya akan kata boleh, tak ada masalah kalau nak bunuh diri pun. Sebab saya pernah melaksanakan mengendalikan satu kes di mana pelajar ini nak bunuh diri. Jadi saya kata, no problem, if you want to kill yourself, it's up to you. But before you kill yourself, please discuss something with me. To be fair, at least. So akhirnya student tu sanggup untuk berbincang. Selepas perbincangan, demi perbincangan, akhirnya dia tak jadi bunuh diri. Sekarang ni dah 5 anak, 5 anak, seorang student perempuan. So do I love what I do? Itu adalah merupakan satu syarat apabila kita bekerja, kita mesti ada jatuh cinta dengan kerja kita. Kalau kita jatuh cinta ni maknanya kita akan merindui kerja kita. Merindui kerja kita. Memanglah stres dan sebagainya itu nanti kita masuk sikit dalam bahagian stres tu nanti. Tapi whatever, kalau kita nak life kita sempurna lah, kalau kita rasa badan kita nak sihat dan sebagainya, you have to love your work. Kan? Dengan isteri kita, you have to love our wife. Kalau tidak, lapang mata kita. Banyak kita nak tengok. Kalau kita tak love wife kita tak love family kita, maka nothing, kita tak ada passion, tidak ada kegairahan di dalam kita melaksanakan sesuatu itu. Sama juga kalau kita interview pelajar kita akan tanya, adakah dengan cikgu cukup? Setakat mana anda suka? Setakat minat, sangat minat. Kita kami macam mana yang dikatakan sangat minat tu, terangkan. So dia akan tunjukkan bukti, dia akan tunjukkan sijil, dia akan beritahu berkaitan dengan pengalaman dia di sekolah dulu, bagaimana dia membantu murid-murid, bagaimana dia membantu guru. Itu adalah menunjukkan minat dia di dalam kerja yang dia pilih. Macam tu juga, macam tu juga dengan diri kita. If we really love this our pekerjaan, so we have to show that we love pekerjaan itu. Pengurusan masa, pengurusan masa, kalau kita sebagai ini, masa ni sangat ditekankan. Kadang-kadang kita bos tu dia kadang very particular dengan masa tu, kita kena jaga. Bukan kerana bos, tapi kita kena tanggungjawab kita. Sebab itulah kadang-kadang bila saya pergi ke kelas, saya akan pastikan diri saya berada di dalam kelas dahulu 5 minit atau 10 minit sebelum pelajar saya sampai. Apabila pelajar sampai dulu, saya sampai, saya rasa saya gagal. Jadi kita sebagai pekerja, kita perlu melihat itu sebagai satu kewajipan, pengurusan masa kita. Kita jangan mengharapkan pelajar datang dulu. Kita perlu datang dulu sebab kepimpinan memberi teladan dan perempuan. Memanglah, cakap mudah, tapi nak buat tu sukar. Tapi itulah satu budaya tuan-tuan. Kita kena tukar budaya kita. Kalau kita melihat masa itu boleh menunggu kita, maka kita silap. Kita silap. Kalau kita campur-campurkan masa-masa yang telah kita laksanakan sebelum ini, lambat kita dengan tak datang, kita kumpulkan agak-agak berapa bulan agaknya masa yang kita lewat tu. Bayangkan, sebab kat sana nanti tuan-tuan dan puan kita akan ditanya tentang masa ni, apa yang telah kita gunakan masa kita. Kalau kita terlambat, bayangkan satu kelas kalau kita terlambat 10 minit, kita dah berapa tahun bekerja? Macam saya dah 30 tahun, 37 tahun tuan-tuan. 37 tahun ni dikalikan dengan berapa minit kita lambat tadi, dan berapa lama minit kita terlambat, macam mana kita nak bayar. Jadi kita fikirkan itu saja tentang masa. Sebab itulah dalam surah Al-Quran kita disebut tentang masa. Ada satu surah berkaitan dengan masa. Itulah pentingnya masa, kerana masa ini akan dinilai tuan-tuan dan akan ditimbang nanti. Seterusnya tuan-tuan dan puan, am I making progress towards my long term goals? Dan ini juga kita melihat sebagai diri kita, melihat adakah kita telah membuat satu perancangan jangka panjang dan perancangan itu tercapai atau tidak, tuan-tuan dan puan. Kalau tak tercapai, kenapa? Kita ni dah 20 tahun bekerja, ada tak perancangan-perancangan kita yang tak tercapai? Kita buat penilaian. Have I acquired a new skills? Kita dulu di maktab perguruan kita belajar. Saya belajar melukis. Adakah tidak ada perubahan dari segi teknik? Tidak ada perubahan dari segi inovatif kita? Kita mesti melahirkan sesuatu yang baru. Setiap manusia Tuhan create daya cipta.
untuk mencipta sesuatu. Kita sebagai pensyarah, apa lagi bidang kita? Tak ada bidang kita yang lain. Bidang kita ialah meneroka sesuatu yang baru. Mengajar. Kita gunakan kaedah, pelbagai kaedah yang baru. Kita tidak mahu mengajar bagaimana 10 tahun dulu kita mengajar, macam tu juga kita mengajar sekarang. Kita perlu berubah. Ya, kita mesti sekurang-kurang dah 10 teknik yang kita dah acquire. 10 teknik baru yang kita telah cipta. Ya, contoh, counselling. Saya ambil contoh saya lah, counselling ya. Face to face. Itu adalah merupakan satu teknik face to face. Tapi pada tahun 2004, saya telah mencipta satu teknik baru, iaitu kita menggunakan online counselling. Tahun 2004. Masa saya nak mohon betul universiti dulu, saya bawa proposal paper, saya nak buat online counselling, semua pensyarah yang saya pergi jumpa semua campak saya punya proposal. Dia kata no, dia kata counselling tak boleh dilaksanakan secara online. Counselling you mesti berdepan. Mesti you nampak orang tu. You gunakan non-verbal orang tu, you baca non-verbal orang tu, you baca expression orang tu. So kalau you buat online, how? Macam tu. Tapi saya dah fikir dah. Saya kata tak boleh sebab ketika itu saya terlibat dengan Bestari. Bestari ni saya akan duduk depan komputer. Jadi apabila saya duduk depan komputer, pelajar akan bertanya masalah melalui online, melalui email. Masa itu saya dah dapat idea. Kita boleh laksanakan counselling melalui online 2004. Tapi seorang pensyarah pun tak terima. Apa yang saya buat ialah saya menulis satu surat kepada Presiden Kaunselor Amerika ketika itu, iaitu Glading. Glading nama dia. So saya tulis, saya minta dia hantar pada surat kepada saya mengatakan bahawa online counselling boleh dilaksanakan. So this Glading telah menulis kepada saya bahawa yes of course online counselling, telecounselling, why not, dia kata. So saya ambil surat itu, saya bawa ke UKM, saya tunjuk dengan profesor saya. So UKM saja yang menerima proposal saya untuk nak buat online counselling. Dan hari ini online counselling dah macam cendawan tuan-tuan. So apa yang saya nak beritahu hari ini ialah we have to create something new untuk kegunaan kita dan juga untuk kegunaan orang lain. Dan seterusnya komunikasi dengan orang lain. Boleh tak kita berkomunikasi dengan orang lain? Kita sebagai staff kadang-kadang nak bercakap dengan orang lain pun tak boleh. Macam mana kita tak boleh? Sebab di dalam kerjaya kita, di dalam kerjaya kita, networking kita sangat penting. Komunikasi kita dengan orang lain sangat penting. Komunikasi kita dengan student sangat penting. Tapi kalau kita tak boleh senyum dengan sahabat kita, tak boleh senyum dengan orang lain, tak boleh berkomunikasi dengan orang lain, apa gunanya kita menjadi pensyarah dan buat? Apa gunanya kita menjadi pekerja di dalam bidang kerjaya yang memerlukan kita berkomunikasi dengan orang lain? Baik kita kerja bank teller, duduk tengok akaun dan sebagainya, tak jumpa dengan orang tak apa. Jadilah kerja di makmal sains, duduk tengok kita punya test tube dan sebagainya, ataupun kerja dekat makmal angkasa sana, tak payah jumpa dengan orang. Tapi kalau kita bertugas sebagai pensyarah, guru dan sebagainya, you have to berhubung dengan orang lain. Sekurang-kurang kalau kat rumah kita kena jiran kita kenal sampai ujung sana. Bila kita pergi kat surau, kita kenal jemaah kita siapa. Barulah kita ada ramai networking kita, dan itu adalah penting. Baik. Seterusnya tuan-tuan, ada hanya dua pilihan. Jika skor tinggi anda berikan kepada anda boleh membantu orang lain dan anda boleh berjaya dalam hidup. Tetapi jika skor anda rendah, anda perlukan bantuan tuan-tuan. You have always have two choices, your commitment versus your fear. If you have your skor tinggi, so maknanya you ada komitmen dan you ada kejayaan dan kedudukan anda bukan kat sini, mungkin di tempat lain. Kemungkinan tempat lain anda boleh menjadi lebih tinggi lagi daripada sekarang if you really have that commitment and your score very high. Tapi sekiranya skor anda rendah dan sebagainya, anda ada dua pilihan ya tuan-tuan. Dua pilihan. Yang pertama, anda duduk diam. Bila duduk diam, tak buat apa-apa, buat dia kerja seperti biasa, anda akan jadi kayu mati tuan-tuan. Nothing will achieve dalam jabatan kita. Tapi sekiranya you rasa you perlukan sesuatu untuk meningkatkan diri you because your score is very low, di dalam ketakutan itu boleh kita minta bantuan. Sebab rakan-rakan kita banyak yang boleh membantu. Kita pergi kepada orang yang berjaya, kita pergi jumpa orang-orang yang telah berpengalaman sangat dalam bidang-bidang mereka.
yang berjaya ini kita boleh minta bantuan. So only two choice. Sama ada you jadi kayu mati ataupun you dapat minta bantuan untuk menyelamatkan diri kita. Kalau kita tidak, nanti kita apabila sampai tarikh pencen kita akan kecewa. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Erik Erikson, tahap yang paling mengecewakan manusia adalah bila berada di umur 65 tahun, dia balik melihat kepada apa yang telah dibuat dulu semasa remaja, semasa dewasa, semasa ujung tu ada tak perkembangan. Kalau sekiranya tidak ada, bermakna umur 65 tahun besok dia akan mati di dalam kesyuguran. Bukannya mati di dalam keadaan kegembiraan kerana dia dah meninggalkan kejayaan dan legasi. Tetapi apabila kita mati berumur 65 tahun, kita tidak meninggalkan apa-apa bekas kejayaan, maka ketika itu kita akan mati, berada dalam kesedihan, dan lagi sedih apabila kita nak menuju menghadap dia nanti. Banyak perkara yang kita tak buat sekarang. Seterusnya tuan-tuan dan puan, situasi kini dan cabaran ini saya lajukan sikitlah sebab masa kita pun agaknya dah berjalan pukul tu ada 20 minit lagi. Sengsara dalam senyap. Kadang-kadang kita cakap pada kawan-kawan kita, okey, boleh. Kita malu untuk nak menyatakan masalah yang ada dalam diri kita. Kita takut untuk nak orang mengatakan kita tak tahu dan sebagainya. Kita hanya berdiam diri. So kita berada dalam kesengsaraan, tuan-tuan dan puan. Statistik tinjauan kesihatan morbidity kebangsaan 2018 2020 hari inilah tarikh sekarang ni 2020, penyakit mental merupakan masalah kedua terbesar selepas penyakit jantung. Orang mati kerana penyakit mental. Penyakit mental. Penyakit jantung ni kita dah tahu lah kan, makan berlebihan, garam berlebihan, darah tinggi dan sebagainya. Tapi penyakit mental ni di atas. Penyakit mental ni gejalanya dia lebih dahsyat daripada jantung. Jantung ni dia mati secara senyap. Tapi penyakit mental ini dia mengganggu satu sistem keluarga. Dia mengganggu semua sistem masyarakat. Dia mengganggu sistem organisasi, tuan-tuan dan puan. Bayangkan kalau 50% daripada pekerja kita menghadapi masalah mental, bayangkan bagaimanakah organisasi itu untuk nak berfungsi. Bekas Presiden Kuwait Dato' Azin yang barunya oleh menyatakan pada tahun 2017, 20,000 penjawat awam bersara awal disebabkan tekanan di tempat kerja. Yang bersara wajib 30,000 je. Ni yang bersara awal ni tak tahan dengan kerja, minta dibesarakan. 20,000 penjawat awam. Bayangkan betapa beratnya tekanan. Jadi di sini kita perlu melihat balik kenapa agaknya pekerja-pekerja kita, staf-staf kita berada dalam tekanan. Jadi kita perlu balik melihat pada dasar-dasar yang telah dilaksanakan oleh orang atas sana. Jadi diharapkan orang yang pembuat dasar ni melihat data-data ini, bukan hanya mengasak kita dengan tugas-tugas yang tak mampu kita lakukan. Kalau zaman dulu, kita dapat menyediakan diri kita dengan kemahiran, kepakaran, dengan ilmu, tapi apabila kerja itu datang, kita dengan senjata yang ada, kita dapat melaksanakan kerja itu dengan baik. Tapi sekarang, tuan-tuan dan puan, kerja yang datang itu kadang-kadang bukannya dalam skop kita, dan bukannya dalam pengetahuan kita, bukannya dalam pengalaman kita, tak sempat kita nak kursus kerja baru dah datang. Jadi bagaimana kita nak melaksanakannya? Jadi ini memerlukan pertimbangan, ini memerlukan pemikiran semula untuk melihat dasar-dasar tugasan kita. Jadi itu insya-Allah nanti mungkin kalau ada masa yang lain mungkin boleh diperbincangkan balik agar tugas yang diberikan kepada kita itu sesuai dengan pengalaman. Kita bukannya tak nak kerja. Ramai di antara klien saya yang datang kata, saya bukannya tak boleh nak buat kerja. Saya ini bukannya seorang yang pemalas. Tetapi saya tidak dapat melaksanakan kerana kerja ni saya tak tahu nak buat. Nak belajar pun tak boleh. Macam tu. Itulah tekanan, tuan-tuan. Okey. Seterusnya, tekanan tempat kerja, pengurus senior iaitu TS Sri Lamtai, Tan Sri Lamtai, dia kata majikan perlu ambil berat terhadap kebajikan pekerja. Ini peranan majikan. Okey, sesiapa pengarah yang ada kat sini, ataupun siapalah, orang yang atas yang ada kat sini perlu melihat ini. Jangan kita melihat kerja itu perlu dilaksanakan. Lihat bagaimana ia dilaksanakan dalam keadaan mental kita yang stable. Kalau kita dalam tertekan, contoh dalam COVID ini, pengalaman saya adalah baru ini saya bagi kerja pada pelajar-pelajar, kita seronok je bagi tugas. Saya tengok ada yang sampai hari ni respon tu, ada yang 2-3 hari kemudian baru sampai. Jadi akhirnya saya buat sedikit kajian. Saya hantar satu soal selidik, saya tanya kepada student apa masalah dan sebagainya. Bila datang balik, baru kita tahu.
Ada di antara pelajar-pelajar kita ni duduk dalam rumah yang usang. Ada pelajar kita ini yang nyuruk-nyuruk tengah malam pergi rumah kawan buat internet, rumah dia tak ada internet. Ada kawan kita ni, sahabat kita ni ataupun pelajar kita ini, abang dia tu sakit mental, mengamuk dalam rumah sebab tak boleh nak keluar. Ada yang pakai param kerja adik-beradik dan sebagainya. Rupa-rupanya mereka ni banyak masalah. Jadi kita hanya tahu memberi tugasan, tetapi kita tidak melihat pada masalah. Jadi ini merupakan satu tekanan dan jawapan. Ini perlu dilihat oleh majikan kita, bos kita. Jadi tekanan kerja ni nanti akan menjejas produktiviti. Walau macam mana pun kita melihat balik. Kita buat refreshment balik. Macam mana kita nak tingkatkan motivasi pekerja kita dan untuk memberikan satu komitmen yang terbaik agar staff atau kita sebagai pekerja dapat melaksanakan dengan tenang dan baik. Agar produktiviti kita dapat berjalan dengan menghasilkan yang terbaik. Data dari NIOSH, US, 1/3 dari pekerja mengalami tekanan di tempat kerja. Ini US ni memanglah, kalau kita lihat negara di sekarang, kucak-kacir. Sebab apa? Dia tak macam kita. Kita ada sistem. Apabila membicarakan berkaitan dengan Kementerian Kesihatan, atau isu-isu tentang kesihatan, seorang aja yang bercakap. Kalau berceritakan tentang keselamatan sosial, penjarakan, undang-undang, peraturan, seorang aja yang bercakap. Jadi dua aja yang bercakap dalam TV kita, sebab itulah kita dapat bendung masalah ni dengan baik sekali. Dah 11 hari, 12 hari tidak ada kematian. Itu menunjukkan tahap kerja mereka sangat profesional dan sangat boleh mendapat kepujian. Sebab apa? Mereka bekerja bertungkus lumus dengan menggunakan kepakaran yang ada. Jadi kita dapat lihat hasilnya. Jadi Kementerian Kesihatan telah menunjukkan satu tugas, satu beban kerja, satu pekerjaan ataupun satu usaha yang terbaik yang membuatkan kita rasa senang hati. Kita bandingkan apa yang berlaku dengan US. Semua nak bercakap tentang kesihatan. Banyak sangat doktor yang nak bercakap tentang kesihatan. PM ni sendiri pun nak bercakap tentang kesihatan. Setiap governor semua bercakap tentang kesihatan. Akhirnya mereka tak tahu nak buat apa. Pada hari ini saja kematiannya adalah 110,000 orang kematian. Kita hanya berapa? 100 lebih. Itu juga menggambarkan bahawa kehebatan kehebatan kita mengurus dan sebagainya, itu juga menggambarkan keprofesionalan kita. Baik, sekarang ini kita lihat juga tekanan di tempat kerja berkaitan dengan peristiwa dalam hidup. Ada satu skala peristiwa yang telah dibuat oleh pakar. Jadi event peristiwa yang mendatangkan stres. Jadi kalau kita lihat yang merah-merah itu yang saya kaitkan direct dengan tugas kita sebagai pejabat awam yang bulat-bulat. Yang tak saya bulatkan itu adalah perkara-perkara biasa in everyday life yang efek. Kalau kita lihat dekat situ, death of spouse or partner, kematian isteri atau suami. Salah seorang pekerja kita, kalau kematian ini 100% value dia. So orang atas kena melihat ini adalah satu tahap yang paling tinggi dalam hidup dia. Dia akan merasakan hilang. Kalau tidak beragama memang dah bunuh diri lah. Sebab hilang tempat bergantungan perasaan, hilang tempat kita mengadu masalah. Kalau kematian salah satu pasangan kita. Seterusnya divorce dan sebagainya itulah. Tapi kalau kita lihat yang merah tu, fired from work, memang of course kita dibuang kerja. Siapa tak tension change in financial status. Dalam keadaan COVID sekarang ni semua dah berubah. Dekat taman saya tu tuan-tuan, taman saya tu sebahagian daripada kepala rumah, ketua rumah telah dibuang kerja dan kebanyakan mereka bekerja di Air Asia dan juga MAS, Air Asia. Tiap hari kita keluarkan bantuan. Surau kami telah memberikan lebih kurang pada 100 orang keluarga untuk membantu setakat ni dalam masa 3 bulan ni. 100 buah keluarga tiap-tiap malam datang minta bantuan, nak beli susu budak, ada tu yang pukul 10 malam tak buka lagi masa Ramadan dan gitu, kesusahan yang mereka tanggung. Jadi ini juga ada kaitan dengan prestasi mereka di tempat kerja. Kemudian change of different line of work, change in work responsibilities, outstanding personal achievement, revision of personal habits dan sebagainya, itu sangat bergantung dengan peristiwa tekanan dalam hidup. Jadi kalau kita melihat kepada prestasi pekerja, prestasi kita di pejabat, juga kita perlu melihat bagaimana kita alami kehidupan kita seharian, kerana dia akan memberikan kesan
Contoh, ada staf kita yang duduk jauh, duduk Shah Alam, yang duduk di Rawang, perlu apa tu, perjalanan yang sangat jauh. Bayangkan di dalam perasaan mereka, dengan jamnya, kemudian dengan keadaan COVID sekarang yang tak reda-reda, dia akan berada dalam keadaan stres, dan ini akan sudah tentulah akan mengubah cara dia bekerja dan mengubah cara dia berfikir dan sebagainya. So ini perlu kita ambil perhatian, sama-sama lah. Baik, seterusnya tuan-tuan dan puan, saya pantaskan lagi. Punca tekanan tempat kerja, satu kajian kes ni, kajian kes lah, tak payah terangkan lah saya rasa. Kalau nak terangkan banyak nanti. Cuma saya nak ceritakan dia punya rantaian tu, rantaian peristiwa tu. Ya, Puan X ni adalah merupakan staf, dia mula bekerja selepas bersalin, 3 bulan, kemudian bekerja 2 bulan, kemudian perasaan telah bagi bayi nak hantar pada pengasuh, kemudian kerja bertimbun kat pejabat, jadi dia pula kecil hati dengan orang lain. Sebab apa? Bila dia tukar tempat baru, dia kurang pengalaman untuk bekerja, jadi orang semua komplain kat dia, jadi hilang minat untuk bekerja. Akhirnya timbul satu frasa dalam pemikiran dia bahawa bekerja seperti duduk dalam neraka, tuan-tuan dan puan. Apabila kita letak satu stigma dalam kepala kita, label bahawa tempat kerja aku ni macam neraka, so tunggulah akan kemusnahan tempat dia bekerja tu. Sama ada dia yang musnah ataupun tempat dia bekerja tu musnah. Jadi Puan X termasuk di dalam statistik 10% mereka yang mengalami kemurungan bekerja. Ini juga adalah satu isu, tuan-tuan dan puan, dari segi kemurungan, dari segi kebimbangan, dari segi halusinasi dan sebagainya. Itu adalah merupakan satu isu di dalam situasi bekerja kita. Jadi impaknya banyak. Impaknya dia akan mengurangkan produktiviti ataupun mungkin boleh berlaku kemalangan bahawa kita nak balik masuk gaung. Sebab apa? Fikir bukan-bukan. Dulu tak salah saya, teknik ada seorang staf yang mungkin terlampau keletihan, dia accident dan 3 ke 4 bulan, saya ingat setengah tahun dia admitted dalam hospital. So ini akan merugikan kita sebagai organisasi untuk mencari pengganti dan sebagainya. Okey, implikasi tekanan tadi 3. Ini dari segi aspek psikologi yang disusun oleh Harris. I'm not okay, you are not okay. Apabila dia kata diri saya tidak okay, dia orang lain okay, dia akan jadi bimbang, dia akan jadi murung, dia jadi pengasingkan diri, dan akhirnya kemungkinan dia akan bunuh diri. Bunuh diri ini bukannya ambil pisau tikam dari dada, tidak. Bunuh diri ini dalam keadaan memandu. Mungkin sebab kita ada kes di mana seorang tu dia memandu oleh kerana tension sangat di rumah, akhirnya dia masuk gaung. Dia masuk gaung dan kebetulan ada air di bawah gaung tu dan dia meninggal seorang diri. 2-3 hari kemudian baru jumpa. Ini ada kes. Itu dari segi dia melihat diri dia not okay, tapi orang lain okey. Akhirnya dia tidak akan bercampur dengan orang lain, dia akan bawa diri dia sendiri, dan dia akan kecut sendiri. Yang kedua, I am okay, you are not okay. Apabila dia merasakan diri dia saja okey, orang lain semua tak okey, dia akan jadi ego dia tinggi, tuan-tuan dan puan. Dia akan merendahkan semua orang lain, dia akan menyalahkan semua orang lain, dan pada satu peringkat dia boleh bunuh orang lain. Bukan bunuh dari segi aspek bunuh tembak, tetapi dia juga boleh membunuh karier orang lain, tuan-tuan dan puan, membuatkan orang putus asa dan keluar daripada tempat dia. Ini juga adalah merupakan virus-virus yang berada di dalam organisasi kita. Jadi you don't have to be too okay ataupun you melihat orang lain ni tak okay. Kita mestilah ada keseimbangan. Ada orang yang boleh, ada orang yang tak boleh. Jangan kita kata kita seorang je boleh, orang lain tak boleh. Bagi aku nak buat, kalau kau tak boleh buat ke tepi. Aku tak boleh, kita sikap itu sombong. Yang ketiga, I'm not okay, you are not okay. This is a very nasib tak baik lah. Dunia ini dipenuhi dengan masalah. Orang yang berfikiran macam ni, dia melihat dunia ini penuh dengan masalah, dia pun melihat diri dengan masalah, dia akan musnahkan diri dia, dia akan musnahkan orang lain. Mungkin dia boleh bunuh diri dia dan bunuh orang lain. Baru-baru ni kan berlaku kan, dekat Amerika, post, dia dendam dengan bos dia, akhirnya dia balik, ambil rifle, mengamuk, dia bunuh 28 orang, staff, kawan-kawan dia semua. Akhirnya dia tembak diri dia sendiri. Dia sebab apa? Dia merasakan semua orang tak okey, termasuk dia tak okey. So this is the implication of tekanan. Kita bawa pada extent yang paling teruk lah. Jadi kita tak adalah sampai ke situ. Cuma kita jadikan dia sebagai satu iktibar dan pengalaman. Contoh kejadian amok akibat saya ni berlaku di Malaysia itu baru-baru ini.
iaitu suspek memegang 2 parang dan menyerah diri. Keadaan itu menyebabkan anggota terpaksa melepaskan tembakan. Menurutnya, siasat awal polis mendapati suspek bekerja sebagai pembantu kualiti di kilang itu, dipercayai mempunyai masalah berkaitan dengan kerja dengan 2 mangsa. 2 mangsa yang ditetap dihantar ke hospital Pulau Pinang untuk rawatan lanjut. Ini adalah aspek kita lihat, I'm not okay, you are not okay. Sebab apa I'm not okay? Because dia tak menyerah diri. Kalau dia rasa diri dia okay, dia boleh juga menyerah diri pada polis. Walaupun dia merasakan orang lain tak okey. Tapi kali ini dia merasakan diri dia tak okey juga, dia sanggup mati. Orang lain tak okey, dia pun tak okey. So ini telah berlaku di dalam negara kita. Banyak lagi contoh dalam negara kita, tak sempat saya nak masuk. Okey, sure kepada pekerja, this is apa yang telah saya rumuskan daripada maklumat-maklumat yang dapat daripada email, daripada analisa saya terhadap klien-klien yang datang. Yang penting sekali adalah setiap pekerja perlu berterus terang dengan majikan. What is your problem? Cerita. Sama ada majikan nak terima ataupun tidak, itu is not important. But the important thing is that you have to tell dan record. Kalau apa-apa berlaku pada anda nanti, dibuang kerja dan sebagainya, you dah ada record, you dah buat pengaduan dan sebagainya. So berterus terang dengan majikan. Pertama. Yang kedua, bercerita dengan kawan yang boleh dipercayai, yang mempunyai kemahiran. Berkawanlah dengan orang yang tahu. Ini tak, kita cantas orang yang tahu. Kita backstabbing kawan-kawan ni tak boleh. It's not, jangan buat macam tu lah. Okay. I can breathe versus take a deep breath. Ini saya ambil daripada US punya motto, yang fight, yang mati kan. I can breathe. Kalau kita dah rasa macam dah tak nafas dah, kita dah rasa semput tak boleh nak bekerja kan, relax dulu kan, ambil cuti lah 2 hari. Saya semalam saya ambil cuti, saya rehat kat rumah. Seli, saya keluar masuk pula. Keluar masuk. I can breathe, ambil nafas, lepas tu relax dulu, pergi langkawi, sekarang tak ada lah. Cik Zaini, on apa kah? Cik Zaini on apa kah speaker kah? Ni mic ke? Ya, Doktor. You on mic ke? Tak? Tak ada. Orang lain tadi, kita ada on. Baik. Beri keutamaan kepada masa dan perkara penting, so you have to be very focused kepada masa yang dianggap penting. Bina jaringan sosial yang positif, you mesti ramai kawan, mesti di sebelah kawan, buka pintu dekat depan kita ada kawan, beri salam selalu, supaya kita rasa stres kita terkeluar, terlepas. Sesekali kita ajak kawan kita minum teh, jangan dia je belanja, kita kena belanja. Okey. Ni lepas ni kan Cik Zaini bawa saya pergi tik Serati, tak tahulah sama ada tidak. Okey, itu satu. Boleh, no problem. Anytime. Okey. Pelepasan stres juga tu Cik Serati ni. Ambil cuti dan enjoy. Jangan ambil cuti buat kerja. Kita ambil cuti bawa dalam boot kita penuh dengan assignment budak. Kita pergi Langkawi, kita buat kerja. That's very wrong. Assignment budak buat kat pejabat. Nak buat kat rumah pun boleh, itu pun terdesak. Saya kadang-kadang bawa juga kat rumah. Tapi saya pastikan saya tak ganggu orang lain lah. Kan? Saya menggunakan waktu saya sendiri. Tapi sebenarnya it's not good. Tak sehat. Sebab masa ditetapkan 8 jam itu dah memadai untuk kita bekerja di pejabat. Kalau kita katalah waktu 8 jam tak cukup, kita bawa kat pejabat, kita bawa kat rumah, itu disaster akan berlaku pada diri kita. Dari segi pengurusan masa tadi, kita telah mengambil hak orang lain untuk kita gunakan masa kita di pejabat. Sedangkan kat pejabat kita buat apa? Kan? Jadi sebab itulah kita perlu menggunakan masa itu dengan betul. Dapatkan kemahiran baru. Kita sebagai staff dapatkan kemahiran baru. Kalau dulu kita tak boleh nak buat sesuatu benda, mungkin Google Meet, sekarang kita dah boleh buat Google Meet sebab kita belajar. Kalau kita tak boleh nak buat Google Classroom, we have to learn Google Classroom dan sebagainya. So benda-benda baru ni kita kena belajar. Kita kena belajar supaya kita dapat satu pengalaman yang baru dan akan meronokkan diri kita. Yang tak meronokkan diri kita, sebab kita tak boleh nak buat. Bila kita tak boleh nak buat, kita tak nak belajar. So itu yang tension berlaku. Orang lain semua dah buat, kita tak buat lagi. Itu yang tension berlaku. Dan terakhir sekali, libatkan diri dalam aktiviti sukarela, jemaah surau, masjid, KRT, persatuan penduduk. Join sukarela ni, you akan jumpa orang baru, you akan kenal dengan YB, you akan kenal dengan ulama-ulama yang
yang orang luar. Jadi ini adalah akan meningkatkan you punya kemahiran, akan meningkatkan pengetahuan you dan akan memperbanyakkan pergaulan you dengan orang lain dan you akan dapat pelbagai idea dan kemampuan. Okay, ability is what you are capable of doing, motivation determines what you do, attitude determines how well you do it. Okay, sesekali saya baca juga lah apa yang quotation yang ditulis tu. Kalau tak sempat saya tak baca lah. Okey, sure kepada rakan sekerja. Ini tadi kepada diri kita sendiri, yang ini kepada rakan. Rakan-rakan kita di sekeliling lah, yang mana yang mendengar ni. Yang ada 200 lebih. Ambil tahu tentang emosi rakan. Jangan kita ambil tak tahu, kita tengok rakan kita senyap, kan? Dia berubah jabatan, lepas tu dia senyap. Sebagai contoh, kita pergi duduk dengan dia, kita bergurau dengan dia. Kita ambil tahu. Dalam gurauan tu, mungkin cerita dia keluar. Kan? Sebab itulah saya kalau saya memberi latihan kepada kaunselor-kaunselor baru ni, saya suruh kaunselor baru itu 1 jam mesti beramah mesra dengan klien. Jangan terus-terus klien duduk di depan, apa masalah kau? Jangan. Okay. Berbual mesra dulu, tanya apa yang dia makan, apa yang dia suka. 1 jam. Bila dia dah rasa macam dia dah kenal kita, dia dah mesra betul-betul dengan kita, barulah kita cerita tentang apa yang dia nak cerita tentang masalah dia. Macam tu. Mendengar dengan empati isu yang diluahkan. Mendengar dengan empati itu maksudnya mendengar dengan telinga yang ketiga. Ya, dengan hati kita. Kita dapat merasakan bagaimana apa yang dia rasa. Okey. Macam tempat saya gitu, ada seorang ibu tunggal. Ibu tunggal ini apabila kita nak hantar makanan malam tu, kita bagi sekampit beras dan beberapa minyak dan sebagainya, kita hantar, kita pergi di depan rumah dia, saya tengok dia dalam keadaan sedih. Ya. Air mata menitis. Saya kata, kenapa ni puan? Dia kata, saya tak makan lagi, saya tak buka puasa lagi, dah pukul 10. Tak ada benda nak makan. Dia kata, betul-betul saya minum air sejuk saja. Bayangkan. So, emosi. Emosi orang yang macam ni memang sangat jauh. So, kita kena empati. Jadi malam tu juga kita hantar 3 guni lagi beras. Dan kita terus order KFC, kita terus bagi dia makan. Ya? Jadi kita kena empati kalau macam tu. Apa tu yang berlaku. Sama juga dalam APJ kita, dalam jabatan kita. Kadang-kadang kita, tak semua orang yang bernasib baik. Ya, ada orang yang lebih malang nasibnya daripada kita. Jadi yang ini kita kena sebagai kemanusiaan, bukan hanya setakat profesional kita sebagai penjawat awam, tapi juga sebagai kemanusiaan. Jaga komunikasi kita. Kadang-kadang orang keki-hati dengan perkataan-perkataan kita. Kadang-kadang kita anggap gurau, tapi itu bukan gurauan. Kongsikan kemahiran yang anda miliki dengan orang lain. Tak salah kalau you nak kongsi apa. Orang lain tak tanya, boleh tak ajar saya? Orang kadang dia tak tanya. Kita boleh tanya dengan orang, do you want to learn something? I have this. Kan? Contohnya orang tahu kuih lah. Kan? Boleh share. Share. Macam saya dulu masak-masak ni saya tak tahu, tapi banyak orang share dengan saya. Jadi salah satu ni adalah Brani. Brani Haji Ishak. Sekarang ni saya dah pakar masak Brani. Sebab apa? Share dengan saya. Kemudian jauhi stigma dan diskriminasi. Of course tidak ada ras, jangan jadi racist, semua sama, Melayu, India, Cina semua sama. So kita mesti bersama-sama sebab kita ni rakyat Malaysia. Jangan jadi seperti Amerika hanya kosmetik. Kosmetik diorang ini menganjurkan orang lain don't be a racist, but they amalkan those discrimination dan stigma tu. Tawar diri jadi orang tengah. Kalau berlaku antara kawan kita pergaduhan, kita tawar diri. Kita tawar diri untuk bantu jadi orang tengah. Pastikan sahabat kita ni berkawan balik. Dia dulu dah mewujudkan perhubungan tu selama 10 tahun. Kita nampak dia sesama pergi minum, sesama tiba-tiba dia berpisah. Kita sebagai seorang manusia, pergi jumpa dengan orang ni, tautkan dia balik. Pahalanya sangat besar untuk perempuan. Seterusnya sure kepada bos, ini yang bos-bos dengar, khususnya bos saya lah yang duduk kat sini, ataupun bos-bos APJ lain, ataupun bos yang lebih atas lagi APJM dan sebagainya. Hargai kerja anda, walaupun simple gesture, hi, how are you, morning, pat cat at the back, pun dah memadai. Okay, bagus, tunjuk dalam ikon, bagus dalam WhatsApp pun dah cantik dah. Tapi jangan pilih orang yang cukup bagus tu, semua orang yang buat kerja bagus, semua tunjuk bagus. Bina budaya kerja yang saling menyokong. Kita tak boleh hidup sendirian. Satu jabatan tak boleh hidup sendirian. Dia mesti bergantung dengan jabatan yang lain juga. So pastikan kita ada satu team building yang kuat, yang kukuh.
tidak ada permusuhan, sebab kita bekerja untuk pelajar kita bekerja untuk kita pastikan bahawa organisasi kita dapat melahirkan pelajar yang cemerlang. That is our main objective. Lihat balik kepada moto kita, moto kita. So moto itu menentukan apakah yang kita nak buat. The main objective kita adalah our student. So janganlah kita jadikan student kita ini sampingan saja dekat di IPJ kita, tapi masing-masing kita ni macam tahu melepaskan pucuk masing-masing. Kenal pasti tanda-tanda awal bebanan kita. Kalau kita tengok kan seseorang tu dah lain macam kan, kenal pasti, call him, dapatkan pandangan kan. Lepas tu kita cadangkan kepada dia, okey kalau saya rujuk you pada somebody ni boleh tak? Bukan hanya pada unit counselling saja. Kadang kita tahu juga unit counselling itu kadang-kadang dia ni orang muda orang muda. Kadang kita ni dah berumur macam saya kan, umur 58 tahun, nak jumpa kaunselor umur 28 tahun kan. Jadi tak kena juga. So sometimes ada di antara kalangan kita, not so counselor, tapi seorang yang pendengar yang baik, dia guru pertukangan tapi dia boleh mendengar dengan baik, so dia rujuk kepada dia, tak masalah. Dapatkan pandangan. Kemudian bina jaringan yang positif dengan ahli-ahli kita, sediakan aktiviti sosial, program kemasyarakatan kena banyak. Ini masa COVID ni kita kurangkan sikit lah, tapi lepas ni besok kita buka balik jaringan. Di antara jabatan-jabatan kita ni ramai yang pakar-pakar ni buat kerja luar, bawa pencerahan kita sama. Macam dulu saya ingat dulu lah 10 tahun dulu BIG bawa ramai pencerah kita keluar untuk nak membantu pelajar itu. Masa itu kita rasa semua, kita masak sama kita dapat rasa kejelikitan. So kepada bos hargai pekerjaan. Kalau dapat kita wujudkan itu lebih baik lagi. Rujuk pekerja yang tertekan kepada pakar. Kemudian sediakan fasiliti santai di tempat kerja. Cegah dan kenal pasti budaya buli. Ada di antara kita ni yang membuli orang bawah ataupun membuli orang baru. Ini kita kenal pasti. Dan tingkatkan kesedaran tentang tekanan mental. Okey. So ini dia ketidakseimbangan kerja dan keluarga. Dalam keadaan sekarang, saya dah sekarang nak buat batas sikit sebab kita dah 1 jam dah. So batas sikit. Kos harga hidup meningkat dah sekarang. Semua dah mahal. Kesibukan kedua pasangan bekerja, isteri dan suami bekerja. Dia 5. Di pejabat fikir keluarga, di rumah fikir pejabat, dia 5. Perkembangan teknologi, kita bekerja sampai 24 jam. Pukul 3 pagi, mesej masuk, suruh isi macam-macam. Ini perkembangan teknologi. Tinggal sebumbung tapi tak cakap. So isteri duduk ujung katil, suami ujung katil, masing-masing buat apa tu? Buat modul. Anak-anak bawa diri dan membina nilai sendiri. This is apa yang berlaku sekarang tuan-tuan dan puan. Okey, inilah yang berlaku di dalam kerja kita. Jadi, itulah faktual abad 21 dengan gadget yang kita ada dan kita terbeban dengan kerja. Tapi walau macam mana pun, untuk balance life and work adalah merupakan satu kewajipan kita sebagai ketua keluarga. Sebagai staff, sebagai professional. So, kita kena seimbangkan because we have our family. Okay? We have our family. Cuba kalau kita tengok Paul Sogas tu cakap, no one on his deathbed ever said, I wish I'd spend more time at office. Masa kita nak mati esok kat katil, kita tak pernah kata, aku menyesal kat pejabat gitu, aku tak pernah fokus, tak ada. Kita cuma akan cakap menyesal sebab kita tidak dapat menghabiskan waktu kita bersama keluarga. Itu kebanyakan. Sebab bila kita nak mati esok, ahli keluarga yang akan melindungi kita, ahli keluarga yang akan membaiki hasil kita, ahli keluarga lah yang akan menguruskan jenazah kita. Orang pejabat hanya datang untuk memberi Fatihah dan memberi penghormatan terakhir. Sebab itulah antara pekerjaan dan life di rumah mesti kita perlu selaraskan. Okey, isu keluarga part 1. Saya part 1 ni sebab apa? Saya letak anak saja. Saya tak ceritakan masalah suami, saya tak cerita masalah isteri, saya tak cerita masalah-masalah yang lain, keuangan dan sebagainya, cuma anak saja. Kalau saya ambil yang lain tu tak cukup 2 jam tuan-tuan. Baik, kalau kita lihat Hari Kesihatan Mental Sedunia 2018, golongan muda dan kesihatan mental dalam dunia berubah. Separuh daripada semua penyakit mental bermula umur 14 tahun. Ini kita ingat walaupun kita bekerja di pejabat, tapi kita jangan lupa dekat rumah kita sekarang, anak-anak kita sekarang ini sedang mengalami penyakit mental. Kenapa? Sebab rasionya sangat tinggi tuan-tuan. Kalau kita lihat remaja berusia 13 hingga 17 tahun, 1 dalam 5 orang murung. 1 dalam 5 orang murung. Kemudian yang berumur
2 dalam 5 anxiety, iaitu kebimbangan yang tinggi, dan 1 dalam 10 stres. Stres ni bahaya tuan-tuan. Murung tu boleh di apa lagi dia murung saja anxiety, tapi stres ni 1/10. 1 dalam 10. Jadi peranan ibu bapa lah kita untuk nak menyeimbangkan ini. Kalaulah kita sendiri di pejabat stres, kita sendiri di pejabat terlalu lunyai dan sebagainya, bagaimanalah kita nak balik untuk nak menguruskan anak-anak kita. Jadi dua-duanya nanti kita akan kecundang tuan-tuan. Ini kita nak beritahu bahawa peranan kita masih lagi kekal untuk nak meningkatkan anak-anak kita dari segi aspek dia menghadapi cabaran dia dengan dunia nanti. Sebab anak kita akan hidup lagi beberapa tahun dan kita perlu terapkan nilai-nilai itu dalam diri anak-anak kita. Kalau kita dah lemah di pejabat, of course lah, ni dekat rumah kita boleh buat apa lagi. Okay? Hari ini hari pencegahan bunuh diri sedunia. Sekarang ni kecenderungan anak-anak kita untuk bunuh diri, tuan-tuan. Bukan dia bunuh diri mati, tak. Kecenderungan ingin bunuh diri. Kalau kita lihat berdasarkan kajian NHMS 2017 pada remaja berumur 13 hingga 17 tahun tadi, idea ingin membunuh diri 7%. Tetapi meningkat pada 2017 kepada 10%. Perancangan untuk bunuh diri, dia dah tulis dah dalam diary dia. Sekian dia nak bunuh diri. Cara saya nak bunuh diri adalah sekian. 6.4% pada 2012, tapi sekarang ni dia meningkat pada 2017, 7.3%. Dan saya percaya 2020 ni dia punya datanya dah melebihi 10%. So kita akan lihat nanti after 5 years nanti dia akan buat satu kajian lain, kita akan lihat bagaimana data ni akan meningkat lagi tuan-tuan. Baik, membina keseimbangan. How? Most of us spend too much time on what is urgent and not enough time on what is important. Itu Stephen Covey kata. Kita ini terlampau sibuk dengan nak kejar masa. Deadline nak kejar. Tapi kita tak tahu apa yang lebih important. Itu. Baik, memberi masa sama banyak tidak realistik. Kita tak boleh kata dekat 8 jam kat rumah, 8 jam kat ni. Tak boleh. It's not realistic. Apa yang kita boleh buat ialah mencari keharmonian di tempat kerja dan keluarga. Apabila kita bersama keluarga, tingkatkan nilai kualiti kita. Apabila kita bersama dengan pejabat kita, kita mesti tingkatkan profesionalisme kita. Itu saja yang kita boleh buat. Ambil berat dan ambil tanggungjawab masing-masing punya mempunyai hak. Okey? Itu yang dinyatakan oleh Lian Nagora, how to have it all. Kita tak boleh dapat semua, tapi how to have it all, prioritize and schedule. Kita mesti rancang, kita mesti beri keutamaan dan kita mesti buat jadual. Yang kedua, work hard and work smart. Pada masa yang sama kita work hard dan pada masa yang sama work smart. Maknanya 3 in 1. So macam mana nak work smart itu, we have our own capability to fikir, we have our own creativity to do, so we have to think and we have to do it. Okay, macam mana kita boleh merancang package, modul di pejabat untuk menghasilkan satu bina insan yang hebat di luar. Macam tu juga kita boleh menghasilkan satu modul untuk family kita. Agar kita dapat didik anak-anak kita, family kita menjadi manusia yang berguna nanti. Learn the power of no. Sometimes you just cannot say no. Bila kawan-kawan ajak keluar sampai 5 jam, sampai 3 jam, yes. Kadang-kadang kita tengah buat kerja, dia punya pintu diketuk orang, jom kita minum sekejap, tengah nak buat kerja tu, jom. Tak nak kecilkan hati kawan sebenarnya. Sebenarnya tak, kita boleh saja mengatakan no. Kita boleh ajak minum di masa yang lain apabila kita dah tak ada kerja. So kita mesti berani untuk mengatakan tidak. Okay? Dan juga apabila kita surf internet nak cari satu bahan, tiba-tiba terjumpa bahan ni dah panjang cerita. Dah panjang cerita. Pukul 2 kan baru kita masuk balik bahan nak cari kita. So ini juga kita tak boleh say no to our own own perasaan, memuaskan perasaan kita untuk nak lihat macam-macam dalam dunia cyber. Dan yang keempat yang paling penting sekali, be there when you are there. Be there when you are there. Kalau you berada di pejabat, fokus pada pejabat. Bila ada di rumah, fokus pada rumah. Baik, yang akhir sekali,
Ya, yang akhir sekali ni slide saya yang paling akhir, 7C kemahiran kita ibu bapa dan bekerja. Jadi kalaulah kita 7C itu ada di dalam kita punya profesionalisme, maka 7C itu juga kita kaitkan dengan family kita. Apa dia? Competence. So kita kena cekap mengurus keluarga dan kita kena cekap mengurus di tempat kerja kita, tuan-tuan dan puan. Kita kena belajar, kita kena tingkatkan ilmu, kita kena cari kemahiran. Ya, sama juga di rumah, kita kena belajar, kita tingkatkan kemahiran dan kita tingkatkan ilmu untuk mendidik anak-anak kita. Psikologi dengan anak-anak, kadang-kadang ibu bapa dengan anak tak bercakap. Saya bawa anak saya keluar, duduk atas pangku saya, bercakap, cerita dan sebagainya. Duduk dekat meja makan, lepas makan kita duduk sekejap, kita bercakap. Malam kerah lepas dia isyak, duduk sekejap kat luar, sambil minum kopi, cakap. We have to do that. Kalau tidak, masa tak ada nak bercakap untuk anak dengan anak-anak. Kemudian we have to rasa yakin. Yakin dengan tugas kita, yakin dengan apa yang kita buat. Begitu juga dengan yakin dengan apa yang kita buat di rumah. Kemudian kita ada connection dan tuan-tuan, tidak ada perkara yang kita tidak ada connection, hubungan, communication kita. Bila kita kata connection, hubungan ini, sebenarnya hubungan adalah merupakan satu perniagaan. Bila orang bagi salam, kita mesti jawab. Bila orang tak jawab, maka perniagaan kita macam seolah-olah rugi. Kita dah tanam modal, orang tak jawab, kita rugi. Sebab itulah Allah mewajibkan orang menjawab salam supaya perniagaan kita tidak rugi. Kita bagi salam, orang jawab. Sebab yang jawab tu wajib. Yang bagi salam tu harus je, tapi yang jawab tu wajib. Tak wajib, tak jawab berdosa. So, hubungan itu sangat penting, sangat penting. Karakter, kepribadian. Sure, kita kena tingkatkan kepribadian kita. Kita nak pribadi itu juga berlaku pada anak-anak. Kita tak nak kita pribadi kita bagus, tapi anak kita berempat. Nak isap dadah, nak pergi ke sana kemari, sebab apa? Dia salahkan bapa dia. You tak pernah macam anakku Zazali lah. Anakku Zazali. Terlampau memanjakan, sehingga kan pribadi anak dia. Kemudian sumbangan kita kepada masyarakat, kepada jabatan kita, kita kena sumbang. Kita jangan lokek dengan ilmu, kita kena sumbang kepada jabatan. Sama juga dengan di rumah, kita kena sumbang pada anak-anak kita, pada suami isteri kita, dan juga kita kena sumbang pada masyarakat yang berada di sekitar kita. Biar kita menyumbang, jangan kita tak sumbang. Sebab apa? Penyumbangan itu Allah akan beri rahmat pada sumbangan itu. Dan coping, kita perlu menangani masalah. Kita mesti boleh mengatasi masalah. Kita mesti cari jalan. Di IPG ataupun di maktab dulu kita diajar how to solve problem. Banyak cara untuk solve problem. So itu kita boleh gunakan di rumah. Dan sama juga kawalan, kita boleh mengawal apa-apa juga di pejabat dan begitu juga kita boleh kawal di rumah. Semua ini memberi impak besar di tempat kerja dan di rumah. Jadi apa yang kita dapat tu nanti ialah sesuatu yang sangat mengujakan kita sendiri. Dan ini adalah rumusannya, tuan-tuan dan puan. Rumusannya, peranan majikan, dia juga sebagai ibu bapa. Peranan pekerja, dia juga sebagai ibu bapa. Organisasi akan jadi produktif. Kita mendapat rezeki yang halal, keluarga yang produktif. Majikan, pekerja dan ibu bapa masih relevan untuk mewujudkan organisasi yang produktif dan pada masa yang sama melahirkan keluarga yang sejahtera dan bermanfaat kepada masyarakat. Keseimbangan harmoni antara kepentingan kerja dan kepentingan keluarga perlu diberi fokus. Saya gariskan di situ, sentuhan personal dalam hubungan keluarga dan sentuhan profesional dalam pengurusan kerjaya adalah tanggungjawab kita, tuan-tuan dan puan. Tanggungjawab kita. Untuk menghalalkan nafkah yang kita cari dan pada masa yang sama menyeimbangkan di antara pekerja yang hebat, rezeki yang berkat dan melahirkan keluarga yang bermanfaat. Untuk mengakhiri, tuan-tuan dan puan, saya nak buat satu cerita, iaitu cerita berkaitan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, mungkin ustaz-ustaz di IPIS biasalah dengan cerita ni. Ketika Imam Syafi'i sedang duduk-duduk, seorang pekerja datang. Imam, saya ni ada masalah. Masalah saya rasa hidup saya sempit. You bekerja ke? Ya, saya bekerja. Berapa dapat upah? Dia kata 5 dirham. Okey, senang aja nak mengatasi masalahnya. You balik nanti, you beritahu dengan majikan you, kurangkan you punya upah. Dia pun tanya, pasal pula aku dah tak cukup, kenapa dikurangkan? Tak apa, kurangkan. Jadi, dia pun balik. 2-3 hari kemudian dia datang. Wah Imam, saya menghadapi masalah, lagi tak cukup. Hari tu I load 5 dirham, sekarang ni aku dapat 4 dirham saja. Aku rasa sempit lagi. Jadi Imam Syafi'i kata, tak apa, engkau balik dulu, engkau kata dengan majikan kau, kurangkan lagi 1 dirham, jadi 3 dirham je.
heran lagi. Dia pun balik, dia pun kerja lah. 3-4 hari kemudian dia datang balik. Wahai Imam, aku ucap terima kasih kepada engkau. Kerana dengan 3 dirham tu aku rasa aku sangat bercukupan dan aku rasa selesa. Aku rasa rezeki aku diberkati. Jadi Imam Syafi'i kata, itulah keberkatan yang Allah bagi. Sebab apa? Yang dulu yang 5 dirham itu, ya, sebab engkau kerja tu sebenarnya upah engkau bukannya 5 dirham. Kerja engkau ialah cuma 3 dirham. Yang 2 dirham yang kau terima itulah yang menarik segala berkat yang ada dalam keluarga engkau. Jadi membadailah dengan 3 dirham tu, semoga Allah merahmati kamu. Dan semoga kerja yang kau buat tu berbaloi dengan apa yang kau dapat. Jadi itulah penutup sesi perkongsian kita pada pagi ini, dan saya serahkan kembali kepada Tuan Ahmad Zaini. Terima kasih. Dan pada Dr. Ramlan selaku penceramah jemputan kita, banyak yang telah beliau kongsikan, banyak input, banyak idea yang telah dibicarakan tadi, dan mudah-mudahan kita mendapatlah sedikit sebanyak faedah daripada apa yang kita dengari tadi. Okey, walaupun saya rasa mungkin ada juga beberapa persoalan yang masih berada di minda tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekarang ni kita buka lah untuk sesi soal jawab. Kiranya tuan-tuan dan puan ada soalan, bolehlah terus diutarakan, tekan onkan mic tu dan terus bertanya. Ataupun tuan-tuan juga boleh menaik di bahagian catatan yang ada pada Google Meet itu. Nanti kita boleh bacakan kepada penceramah kita. Silakan kalau ada soalan. Mungkin saya tanya soalan yang pertama lah. Dr. Ramlan. Boleh. Ada ramai yang bertanya ni, boleh ke kongsi PowerPoint tu, slide tu? Boleh. Sekejap lagi saya akan emailkan kepada Tuan, nanti emailkanlah kepada siapa yang nak, nanti emailkan insyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sebab ramai yang bertanya dalam catatan tu, nanti kita akan respon lah ya. Boleh insyaAllah. Okey, silakan jika tuan-tuan dan puan ada soalan, kita buka. Mungkin 3 soalan dulu. 10 minit je sebab 10.30 saya ada urusan lain pula. Okey. 11.30. Ada 8 minit lagi. Okey. Tak ada soalan, Nes? Tak ada, bagus. Cantik lah. Mungkin ada yang ada yang menulis. Okey, Faizal ada tak? Tapi boleh email saya tuan-tuan dan puan. Kalau sesiapa yang kata ada isu dan sebagainya, boleh email saya ya. Boleh email saya ramlanh@gmail. Pesan kecil semua. ramlanh@gmail. Boleh. Doktor, ni ada yang bertanya ni, apakah projek doktor lepas bersara nanti? Projek? Okey, insyaAllah. Setakat ni saya nak rehat dulu dalam masa seminggu 2 ni lah. Okey, seminggu 2 ni saya rehat dulu. Lepas itu kemungkinan saya akan mulakan online counselling saya. Ya, sebab ramai di antara klien ni dia hantar email kan, dia nakkan saya terus. Sebenarnya saya dah stop online counselling ni selama 3 bulan Tapi bila saya buka balik inbox saya ada 200 orang yang emailnya saya tak balas. Jadi saya ingat saya nak on balik lah. Tapi mungkin saya akan buat dalam cara yang lebih profesional lah kan. Itulah nampaknya. Dan seterusnya saya akan buat sukarela, kerja-kerja sukarela, bantu-bantu orang yang perlukan bantuan lah. Dari aspek khidmat nasihat ke apa-apa tu je lah. Saya akan buka unit counselling saya di surau saya ke kan. Surau, jadi siapa yang nak datang tu boleh datang surau buat satu session family ke. Boleh doktor sebutkan sekali lagi email tadi sebab tadi tak sempat. Okey, saya akan tuliskan dalam saya punya presentation ya. Ataupun dari bahagian catatan tu jadi mereka boleh. Kalau ada soalan yang berkaitan dengan ni boleh diutarakanlah kepada kaunselor kita ni. Saya nampak kat sini ada juga ketua jajaran. Ada tak? Ada tak dalam ni? Ada tak? Ada kan? Nampak tak? Kena pin. Ada. Cuba. Ada ramlanh@gmail.com. Untuk rumah kena pin kan ke skrin baru nampak lah.
Ada Okey, saya rasa tak ada dah soalan ni nampaknya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan ada soalan yang kemudian dia ya, boleh emailkan kepada Dr. Ramlan ya. Lepas ni dia ada banyak masa, minggu depan lah dia dah pencen, dia ada banyak masa ke ramlanh, ramlanh@gmail.com. Jadi saya ingat kita pun dah sampai di penghujung sesi LPS kita ni. Maka saya bagi pihak Jabatan Pembangunan Latihan di IPG Kampus Pendidikan Islam mengucapkan berbanyak terima kasih utama kepada penceramah kita Dr. Ramlan Hamzah dan juga kepada tuan-tuan dan puan yang sudi meluangkan masa untuk bersama kita di Google Meet ni ya, untuk mendengar dan mengikuti ceramah yang disediakan. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat keberkatan dan juga selain daripada apa yang dikatakan tadi itu, kita juga akan mendapat keberkatan dan juga idea, panduan dan sebagainya untuk kita jadikan sebagai amalan dan juga untuk panduan kita lah ya. Saya kata itu saja daripada kami di sini. Sebelum terlupa kami juga minta maaf lah atas sebarang kekurangan, kelemahan yang berlaku mungkin kita akan jumpa lagi di sesi yang akan datang, sesi yang akan datang dan kita akan sebarkan nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor. Sama-sama Warahmatullahi insyaAllah. wabarakatuh. Terima kasih yang sangat bermanfaat.